Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bersama dengan Cikgu Farini pada hari ini. Di dalam video ini, Cikgu akan bincangkan uji diri 1.2, standard kandungan 1.2, keupayaan elektrod piawai. Dalam bab yang sama iaitu bidang pembelajaran yang pertama, keseimbangan redox. Okey, jom kita tengok apakah soalannya. Okey, di dalam muka surat 26 buku teks anda, okey, ini dia soalan dia, uji diri 1.2. Okey, so di situ awak boleh baca soalan dia. Kita tengok dengan lebih jelas pada slide yang berikutnya. Okey, dalam uji diri 1.2, ada jadual 1.7 yang menunjukkan nilai keupayaan elektrod piawai sel setengah beberapa logam. So dekat situ ada sel setengah bagi ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum dengan nilai E0, okay, dengan nilai keupayaan elektrod positif 0.34 volt. Diikuti dengan persamaan sel setengah yang kedua iaitu ion magnesium menjadi atom magnesium dengan menerima 2 elektron. Nilai E0 dia negatif. Okey, nilai E0 dia negatif 2.38 volt. Yang ketiga adalah sel setengah untuk Ag+, argentum. Okey, menerima 1 elektron dan membentuk atom argentum dengan nilai E0 positif 0.80 volt. Dan akhir sekali kita ada sel setengah, persamaan sel setengah bagi zinc. So, ion zinc Zn2+ menerima 2 elektron dan membentuk atom zinc dengan nilai E0 negatif 0.76 volt. Jadi, soalan 1A, susunkan atom. Kita boleh pilihlah sama ada kita nak susunkan atom atau susunkan ion, okay, bagi atom dalam jadual 1.7 tu. Okay, dengan tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, dan seterusnya soalan 1B, berdasarkan jawapan anda di A, terangkan adakah tindak balas akan berlaku bagi bahan tindak balas yang berikut. So, kita nak tahu, kita nak jelaskan dan kita nak terangkan adakah tindak balas berlaku bagi persamaan yang pertama tu. Magnesium boleh tak ada bertindak balas dengan ion kuprum 2? Okay, untuk B2 pula, magnesium atom boleh tak ada bertindak balas dengan ion zinc? Dan juga kuprum, atom kuprum, adakah ia boleh bertindak balas? Adakah tindak balas berlaku apabila ia bertindak balas dengan ion zinc? Okey, so kita tengok jawapannya. Mari kita bincangkan sama-sama. Okay, sebenarnya kalau kita nak jawab soalan 1A tadi, susunkan tadi tu, kita boleh rujuk jadual 1.6 dalam muka surat 24 iaitu jadual ataupun siri keupayaan elektrod piawai. Okay, so di situ ada anak panah, kedudukan ataupun kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Okey, anak panah ke bawah tu Dan anak panah ke atas tu menunjukkan kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Okey, so kita boleh guna, nak jawab soalan ini kita boleh guna cara yang sama tetapi kita hanya melibatkan 4 atom ataupun ion yang telah ditanya dalam soalan tadi. Okey, so ini cadangan je lah jawapan cikgu. Okay, so macam mana kita nak susun? Tadi kita ada 4 ion, ada Ag+, Cu2+, Zn2+, Mg2+. So, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat bermula daripada Mg2+, diikuti dengan Zn2+, diikuti dengan Cu2+, dan Ag+. Maksudnya Ag+ adalah ejen pengoksidaan yang paling kuat. Mg2+ pula adalah ejen pengoksidaan yang paling rendah ataupun paling lemah. Okey, seterusnya kalau kita nak gunakan atom,
Okay, kita nak susun pula atom dia. Jadi atom ni bermula daripada Ag, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Maksudnya Ag adalah ejen penurunan yang paling lemah. Diikuti oleh Cu, kemudian Zn, zinc, dan ejen penurunan yang paling kuat ialah magnesium. Okay, so kita boleh buat jawapan macam ni. Kalau awak nak buat melintang pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang penting susunan awak tu betul. Dan tulisan tu kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat dan sebagainya. Okay? Ataupun awak nak tulis kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat, tapi pastikan susunannya tu betul. Okay, kita teruskan dengan soalan yang tadi tu, 1B. Adakah tindak balas di antara Mg dan juga ion Cu2 ataupun Cu2 plus berlaku? Okey. Adakah ia berlaku? So ini awak boleh rujuk juga dalam buku teks. Okey, dalam buku teks dia dah bagi dah bagaimanakah cara kita nak jawab ataupun nak explain dengan terangkan dengan jelas tentang soalan macam ni Okey. Jadi dekat dalam buku teks dia bagi tahu, okey, dia bagi satu contoh. Adakah dawai kuprum dalam larutan argentum nitrat, adakah tindak balas itu berlaku? Dia tanya. So kat sini dah ada dia punya penerangan. Step by step dia dah bagi. So kita ikut sahaja ayat yang sama tetapi kita tukarkan ikut soalan yang diberi. Okay. Dan kemudian ada juga contoh yang mana kuprum bertindak balas dengan magnesium nitrat. Kuprum tu logam ataupun ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okay, ejen pengoksidaan yang lebih kuat ataupun kuprum tu adalah ejen penurunan yang lebih lemah berbanding magnesium. So adakah tindak balas ini boleh berlaku? Itu dia contoh dia. So boleh tengok balik, kita pun dah bincangkan soalan ini ataupun page ini pada previous class kita lah. Okay, so kita tengok soalan 1B1. Okay, 1B1. Sama ada magnesium boleh bertindak balas dengan Cu2 plus ataupun tidak. Okey, magnesium adalah ejen penurunan yang kuat. Jadi, lebih kuat berbanding dengan kuprum. Jadi, tindak balas boleh berlaku. So, explanation dia, kita gunakan ayat yang sama sahaja dalam buku teks tu. Okay, untuk awak jawab soalan ini. So, magnesium adalah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding kuprum. Magnesium lebih cenderung untuk membebaskan elektron untuk membentuk magnesium ataupun untuk membentuk ion magnesium, Mg2+. Magnesium mengalami tindak balas pengoksidaan. Kemudian kita terangkan pula tentang ion kuprum 2. Okey? Sebab tadi magnesium campur dengan ion kuprum 2. So ion kuprum 2 Cu2+ ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding dengan ion magnesium Mg2+. Oleh itu, ion kuprum 2 lebih cenderung untuk menerima elektron membentuk atom kuprum iaitu Cu. Ion kuprum 2 mengalami tindak balas penurunan. Okey? Jadi kesimpulan dia, magnesium dapat menyesarkan kuprum daripada larutan garamnya kerana magnesium adalah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding kuprum. Okey? Tindak balas redox berlaku antara ejen penurunan yang kuat dan ejen pengoksidaan yang kuat. Okay, so ayat yang terakhir tu untuk merumuskan, okay, ataupun menyimpulkan bahawa tindak balas ini boleh berlaku. Okay, so untuk 1B2 dan 1B3 pula, cikgu harap kamu boleh cuba buat sendiri. Okay, cikgu akan tanya anda dalam Telegram ke ataupun dalam WhatsApp ke, cikgu nak tengok jawapan awak dan tuliskan jawapan kamu tadi dalam buku nota ataupun latihan, share gambar dengan cikgu ataupun boleh juga share jawapan dekat dalam medium yang lain seperti Telegram. Okay, so insyaAllah kamu boleh buat. Rujukan dah ada, tengok saja buku teks. Okay, so hopefully awak semua boleh buat dan lengkapkan nota anda.
Sekarang ni kita dah masuk 1.2, keupayaan elektrod piawai. So, nota untuk 1.1. Okay, tentang redox, maksud redox semua tu pun mesti dah ada di dalam nota. Okay. Okay, kita jumpa lagi dalam uji diri seterusnya, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Thank you. See you again.